5 rentung kompleks bersepadu pengerang Kota Tinggi meletup. Bantuan kewangan RM600 sebulan untuk pekerja yang mengambil cuti tanpa gaji. Berita TV9 Jam 8 malam bersama saya Ahmad Bar Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita terus saja ke laporan malam ini. 5 rentung dalam kebakaran dan letupan yang berlaku di Kompleks Bersepadu Pengerang PIC Kota Tinggi Johor. Dalam kejadian kira-kira jam 10.50 malam semalam itu, 2 mangsa lagi terselamat. Seorang daripadanya melecur. Kompleks Bersepadu Pengerang adalah projek usaha-sama di antara Petronas dan Saudi Aramco. Dalam satu kenyataan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor mengesahkan pusat gerakan operasinya menerima panggilan kecemasan kebakaran diesel hydro treater unit pada jam 11.18 malam semalam. Menurut Komander Operasi Fauzan Ahmad, operasi membabitkan 9 pegawai dan 33 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Rengit, Sebanar Cove, Penawar, Pasir Gudang dan Lakin. Ia turut dibantu 37 anggota Perkhidmatan Kecemasan dan Kebakaran Pusat selain Pasukan Tindakan Kecemasan dan Pasukan Pusat Kelengkapan Perubatan Pengerang. 4 mangsa rentung ditemui pagi tadi, manakala mangsa terakhir yang dilaporkan hilang sebelum ini ditemui kira-kira jam 12.42 tengah hari. 2 mangsa yang terselamat kini dirawat di Hospital Sultan Ismail. Suasana pilu menyelubungi unit forensik Hospital Kota Tinggi siang tadi dengan kehadiran ahli keluarga dan sahabat mangsa bagi menuntut jenazah. Walaupun sedih dengan kejadian yang menimpa mangsa, mereka reda. Sebelum ni dia dah pesan lah sebelum ni kat kami dua lah. Kerja orang gas ni kena hati-hati lah kata. Dia cakap sebab kita kerja orang gas ni bila-bila aja boleh mati sebab kita bukan orang gas ni kan kerja yang bahaya kan. Bila-bila aja boleh meletup semua. Dia cakap kalau boleh hati-hati dia cakap aja. Banyak kali dia sebelum ni dia pesan kat kami. Dia cakap kalau boleh kerja tu orang gas ni jangan main, jangan leka sangat dia cakap. Sebab kita kerja kat life plan ni bila-bila aja benda tu boleh meletup. Saya jumpa dia terakhir lebih kurang 10 hari lepas. 2 minggu dia balik ke Melaka. Dan itulah saya bergurau dengan dia daripada petang sampai semua bergurau dan borak-borak dia kan. Jadi dia pun kalau ada masalah, isteri dia sekalipun akan mengadu dengan saya. Jadi akan mengadu dengan saya. Kita cuba settle yang masalah kebanyakan dia nak membantu. Dia nak bantu, contoh macam ada bisnes-bisnes sikit, dia nak membantu. Dia nak bantu adik-beradik. Buat masa ini, kami difahamkan jenazah Allahyarham Fadi Akmal Fazil dikebumikan di Sungai Petani, Kedah. Manakala jenazah Allahyarham Nur Fazli Muhammad Nur dikebumikan di Jasin, Melaka. Sementara itu, Petronas mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap insiden letupan di Kompleks Bersepadu Pengerang di Kota Tinggi. Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad yang merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa menerusi satu kenyataan memaklumkan beliau telah diberi taklimat oleh Petronas bahawa keadaan di Rapid Pengerang kini terkawal. Baiklah, kita terus ke laporan selanjutnya. Pekerja yang mengambil cuti tanpa gaji akan menerima bantuan kewangan RM600 sebulan iaitu maksimum selama 6 bulan susulan penularan COVID-19. Mereka yang layak ialah pekerja yang menerima gaji tidak melebihi RM4,000 sebulan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas mempengerusikan mesyuarat pertama Majlis Tindakan Ekonomi di Putrajaya. Layak untuk pekerja yang diberi notis tanpa gaji mulai 1 Mac 2020, layak untuk pencarum sistem insurans pekerja ataupun Employee Insurance Scheme EIS dengan gaji tidak melebihi RM4,000 sebulan.
Keempatnya ialah langkah ini melibatkan peruntukan sebanyak 120 juta ringgit dan seramai 33,000 pekerja disasarkan menerima faedah ini. Kerajaan juga memberi diskaun 2% bagi penggunaan elektrik di sektor komersial, perindustrian dan pertanian bermula 1 April sehingga 30 September. Perdana Menteri juga mengumumkan kerajaan akan meneruskan pelaksanaan semua projek yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2020. Ia termasuk ECRL, MRT2 dan Pelan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara NFCP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayaran balik pinjaman ditawarkan kepada semua peminjam di bawah agensi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medak ditangguhkan berkuat kuasa hari ini. 3 agensi yang terlibat ialah Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional, Bank Rakyat dan SME Bank. Kementerian telah membuat satu tindakan untuk mewujudkan apa dikatakan sistem moratorium pembayaran. Kalau siapa yang ada pinjaman daripada bank, pinjaman daripada agensi-agensi keuangan di bawah kementerian, termasuk tekun dan sebagainya, mungkin kita bagi moratorium selama 6 bulan sebelum dia dikehendaki membayar semula, dengan harapan apabila selepas 6 bulan tu bisnes dia boleh bermula semula. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi ditemui pada sidang media di Putrajaya siang tadi. Menurutnya, tempoh yang diberikan adalah selama 6 bulan. Keputusan berkenaan diambil berikutan penularan wabak COVID-19 yang memberi kesan terhadap ekonomi negara. Tegasnya, tempoh sama ada moratorium ini dilanjutkan atau tidak akan diputuskan kelak bergantung kepada keadaan semasa. Dalam perkembangan lain, beliau turut menyatakan bahawa pihak kementeriannya bersedia untuk membangunkan ekonomi dan mengukuhkan sektor koperasi serta membantu usahawan tempatan. Pengurusan Masjid Seri Petaling di Ibu Negara merayu peserta Perhimpunan Jot Kudama dan ulama di masjid berkenaan supaya membuat pemeriksaan kesihatan segera. Peserta juga diingatkan supaya mematuhi arahan pihak berkuasa. Supaya mematuhi dan mengambil tanggungjawab penuh dalam bekerjasama dengan pihak berkuasa supaya kerisauan, ketegangan dan tanggapan salah yang jika ada dari mana-mana pihak, baik masyarakat umum maupun pihak berkuasa, dapat diredakan. Oleh itu, 28 markas di seluruh negara perlu mematuhi dan mengambil tanggungjawab penuh. Tiada jemaah luar dibenarkan datang dan berjemaah di masjid serta tidak dibenarkan keluar sehingga keputusan mesyuarat selanjutnya diperoleh. Semua mereka yang menghadiri Jor Kudama dan ulama tempoh hari hendaklah segera menghubungi pejabat kesihatan daerah masing-masing atau CPRC hotline untuk mendapatkan bimbingan dan rawatan perubatan. Di Terengganu, 87 individu yang dikenal pasti kontak rapat dengan seorang ahli tabligh yang menghadiri perhimpunan di Masjid Seri Petaling dikuarantin 14 hari di Hospital Hulu Terengganu. Kes positif kita belum dapat pengesahan yang sebenar daripada hasil yang dibuat siasatan tadi, dibuat tapisan. Oleh kerana pun pihak Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT telah mengambil langkah-langkah yang sepatutnya, antaranya buat contact tracing ataupun cuba menjejaki semua kontak-kontak ataupun orang-orang yang pernah berhubung dengan suspek, dengan kes kita ni, kes ataupun suspek kita, supaya benda ni dapat kita bendung daripada terus mengebak dalam masyarakat. Madrasah terbabit didiami lebih 330 individu termasuk pelajar tahfiz, tenaga pengajar dan staf sokongan. Kerajaan negeri turut menyediakan 4 pusat kuarantin.
Kementerian Kesihatan merekodkan 125 kes baharu COVID-19 hari ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 553 kes di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, berdasarkan siasatan awal, 95 kes baharu itu adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling. Wabak di Malaysia didapati terdapat pertambahan kes COVID-19 yang ketara sepanjang minggu lepas. Mengambil kira situasi terkini, Kementerian kini memaklumkan bahawa telah memasuki fasa pembendungan akhir, iaitu late containment. Dalam tahap pembendungan akhir atau late containment, ia bertujuan untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 daripada menjadi lebih serius di Malaysia. Walaupun telah memasuki fasa pembendungan akhir, kementerian telah dan sedang melaksanakan aktiviti dalam fasa terakhir. Antara langkah yang diambil termasuklah menjadikan Hospital Sungai Buloh sebagai hospital khusus untuk kes positif COVID-19, mengenal pasti kapasiti keupayaan makmal untuk menjalankan pengesanan jangkitan serta mewartakan pusat kuarantin di seluruh negara. Kementerian juga telah bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan dan fasiliti swasta dalam pengurusan kes wabak. Bertemu kembali. Semua aktiviti di masjid dan surau termasuk solat Jumaat dan berjemaah ditangguhkan bermula esok sehingga 26 Mac ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, penangguhan semua aktiviti keagamaan ini di masjid dan surau itu selepas mendapat titah perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berdasarkan taklimat yang disampaikan Kementerian Kesihatan Malaysia dan perbincangan ahli mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas yang bersidang pada 15 Mac 2020 di Putrajaya. Selain semua aktiviti keagamaan ditangguhkan, Jawatankuasa Masjid dan Surau disarankan untuk membuat operasi pembersihan dan penyahkuman sebagai langkah keselamatan mengelakkan jangkitan. Tempoh 10 hari adalah tertakluk kepada nasihat dan pandangan Kementerian Kesihatan. Kerana penularan COVID-19, jumlah kedatangan pelancong di Bukit Bendera Pulau Pinang terutamanya ketika musim cuti sekolah tidak seramai sebelum ini. Namun tinjauan mendapati pengunjung tempatan masih memilih untuk melawat pusat peranginan itu. Jumlah pengunjung ke destinasi ikonik Bukit Bendera dikatakan menurun sebanyak 70%. Seperti kebanyakan lokasi, pihak pengurusan Bukit Bendera turut mengambil langkah pencegahan COVID-19. Kita melaksanakan saringan suhu badan untuk setiap pengunjung yang masuk ke dalam coach. Yang kedua juga menggalakkan menggunakan cecair pembasmi kuman, sanitizer untuk pengunjung-pengunjung dan juga petugas Perbadanan Bukit Bendera, dan ketiga membersihkan coach-coach untuk nyaman kuman-kuman dengan lebih kerap lagi, iaitu membersihkan coach kita dengan setiap 2 jam. Pemeriksaan rapi kesihatan dijalankan ke atas setiap pengunjung. Selain itu, coach kereta api juga dibersihkan setiap kali turun dan naik. Salah satunya saya dah booking hotel, dah bayar kan. So yang keduanya saya tengok Bukit Bendera punya laman web, dia ambil inisiatif untuk jaga pihak pengunjung lah. Macam mana saya kerja di pelabuhan Kelang, Northport, kita pun ada buat setiap yang datang untuk masuk pelabuhan pun kita akan bagi cek lah suhu semua. Kalau yang tak boleh masuk, dia suruh pergi hospital lah. Itu yang saya yakin pada Bukit Bendera ni bagi saya, pasal dia jaga keselamatan pengunjung lah. Sebab kita ada masa lapang kan,
kita beranikan diri lah pergi juga. Tapi dalam masa sama kita pun ambil langkah berjaga-jaga jugalah. So dari segi ni kita pakai hand sanitizer, so jaga kebersihan lah. Tengok sekeliling macam tu. Seorang penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Air Keroh atas pertuduhan merogol anak tirinya berusia 15 tahun. Tertuduh membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Elizabeth Payawan. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan. Perbuatan didakwa dilakukan di sebuah rumah di Kampung Solok Bayan Bukit Katil pada 19 Februari lalu. Jika terbukti bersalah, tertuduh berdepan hukuman penjara tidak kurang 8 tahun dan tidak lebih 30 tahun serta dikenakan sebat tidak kurang daripada 10 sebatan. Mahkamah menetapkan 14 April depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan tiada ikat jamin ditawarkan. Seorang bekas tentera parah akibat ditetak dan ditembak di Kampung Bukit Marak, Bacok, Kelantan awal pagi tadi. Mangsa 34 tahun dipercayai bergaduh dengan individu yang dikenali. Mangsa dikatakan menerima panggilan telefon daripada seseorang. Kemudian sebuah kereta yang dinaiki 3 individu berhenti berhampiran rumah mangsa. Seorang daripada suspek keluar dan menyerang mangsa dengan sebilah pedang dan menentak mangsa sebelum seorang lagi suspek dalam kereta melepaskan 7 das tembakan. Kejadian berkenaan disahkan oleh Timbalan Ketua Polis Kelantan SSC Abdullah Muhammad Piah. Laporan antarabangsa. Mahkamah Jepun hari ini menjatuhkan hukuman mati ke atas seorang lelaki kerana membunuh 19 individu dalam serangan di sebuah pusat penjagaan orang kurang upaya pada tahun 2016. Tertuduh dilaporkan pernah bekerja di pusat jagaan berkenaan yang terletak di Sagamihara di barat daya Tokyo. Satoshi Ometsu berusia 30 tahun mengaku menikam hingga mati mangsa di pusat penjagaan terbabit. Kejadian amuk menggunakan senjata pisau itu disifatkan sebagai salah satu insiden pembunuhan beramai-ramai paling teruk di Jepun. Peguam mewakili Ometsu membuat rayuan dengan alasan tertuduh mengalami gangguan mental berikutan penggunaan dadah. Namun Ketua Hakim menolak rayuan itu dan memutuskan bahawa Ometsu tidak wajar diberikan kelonggaran. Amerika Syarikat dilaporkan akan melakukan ujian klinikal bagi mencari penawar COVID-19. Saintis di Britain mengatakan vaksin berkenaan sudah siap dan boleh diuji pada manusia menjelang Jun ini. Kaedah baru itu dicipta bagi merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan protein untuk membunuh virus COVID-19. Setakat ini tiada ubat dapat menyembuh atau mencegah COVID-19 yang telah meragut ribuan nyawa setakat ini. AFP melaporkan Amerika Syarikat dan Jerman bersaing mengeluarkan vaksin eksklusif melawan COVID-19 yang dibangunkan di sebuah makmal Jerman. Presiden Donald Trump didakwa berusaha untuk memancing saintis Jerman yang menghasilkan vaksin percubaan terbabit dengan harapan Amerika Syarikat akan mendapat lesen eksklusif terhadap vaksin berkenaan. Syarikat penerbangan seluruh dunia mengumumkan bakal mengambil langkah lebih drastik dengan mengurangkan jadual penerbangan akibat COVID-19. Antara syarikat penerbangan yang terjejas ialah United Airlines Holdings apabila mencatat penurunan pendapatan sebanyak $1.5 bilion pada Mac berbanding tempoh sama tahun lalu. Ia sekaligus memberi amaran kepada kekitangan bahawa kapal terbang mungkin hampir tiada penumpang hingga musim panas walaupun selepas melakukan pengurangan besar terhadap jadual penerbangan. Menurut syarikat terbabit, mereka akan memotong gaji pegawai korporat hingga 50% dan mengurangkan kapasiti penerbangan hingga kira-kira 50% pada April serta Mei depan. Pengurangan besar kapasiti turut dijangkakan berlaku. Keadaan semakin buruk apabila Sepanyol mengisytiharkan darurat. Pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula menambahkan Britain dan Ireland ke dalam senarai negara berdepan sekatan perjalanan, manakala Australia serta New Zealand menetapkan bahawa semua pengembara
perlu dikuarantin selama 14 hari. Syarikat penerbangan United Kingdom turut memohon bantuan kerajaan Britain untuk membantu memastikan kelangsungan mereka. Syarikat penerbangan Jerman pula memaklumkan akan menggantung sementara kebanyakan operasi secara besar-besaran. Hari ini konflik di Syria masuk tahun ke-10. Rejim Presiden Syria Bashar al-Assad dilihat terus memperkukuhkan kedudukan di negara yang dilanda perang itu. Kehancuran ekonomi turut tercetus akibat campur tangan asing. Rakyat Syria langsung tidak menyangka protes anti kerajaan ketika itu bakal bertukar menjadi perang kompleks, membabitkan pemberontak serta pejuang jihad dan tentera asing. Sejak itu, sekurang-kurangnya 384,000 penduduk terkorban, termasuk lebih 100,000 orang awam. Menurut pemerhati hak asasi manusia Syria, konflik itu juga mengakibatkan lebih 11 juta rakyat di dalam dan luar negara kehilangan tempat tinggal, sekaligus memaksa mereka menjadi pelarian di negara jiran dan Eropah. Ada aktivis hak asasi manusia berpendapat peperangan berkenaan telah menyebabkan penduduk hilang segala-galanya. Mereka kini menetap di Bandar Dana di wilayah Idlib yang menjadi kubu kuat terakhir pemberontak.